menjadikan DAP sebagai satu musuh bayangan. Sebagai satu musuh kepada orang Melayu, supaya mereka ada punching bag dan menyatakan dan menjadikan sebagai modal politik sesiapa sahaja yang bekerjasama dengan DAP, maka itulah yang akan mengakibatkan parti-parti itu tidak mendapat sokongan pengundi Melayu. Tetapi kalau kita lihat balik sejarah perjuangan DAP tak pernah menolak kerjasama dengan mana-mana parti dan pemimpin-pemimpin Melayu. Kita lihat sejarah 30 tahun yang lepas. Dan peliknya, walaupun UMNO adalah antara parti yang paling banyak menentang ataupun menyerang DAP sebagai parti anti Melayu, tetapi setiap kali apabila ada perpecahan dalam UMNO sendiri, apabila pemimpin UMNO sendiri keluar daripada UMNO, mereka akan bekerjasama dengan DAP. You lihat balik sejarah dia. Tahun 1990 apabila Tengku Razali lawan dengan Tun Mahathir, bertanding dengan Tun Mahathir, Tengku Razali keluar daripada UMNO, tubuhkan semangat 46. Antara parti yang paling awal dia cari ialah DAP. Dia bekerjasama dengan DAP menubuhkan Gagasan Rakyat pada ketika itu di sebelah pihak, dan satu pihak lagi bekerjasama dengan PAS dalam Angkatan Perpaduan Ummah. Selepas kerjasama dengan Semangat 46 dalam Gagasan Rakyat, tahun 1999 apabila krisis Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Mahathir dan menyebabkan perpecahan dalam UMNO, Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat dan menubuhkan keadilan. 99 Anwar bekerjasama dengan DAP. Antara paling awal apabila dia dah pecat, dalam beberapa hari saja beliau telah naik ke pentas DAP. Semasa itu sebab ada isu pemenjaraan Sadruddin Guan Eng yang telah dipenjarakan pada ketika itu. Selepas tahun 99 juga kerjasama bersama dengan PAS. PAS kerjasama dengan kita. Walaupun kerjasama dengan PAS itu tak berpanjangan, tetapi apabila sampai pilihan raya umum 2008, selepas kita menang besar, menafikan majoriti 2/3 Barisan Nasional, PAS juga menang. Maka selepas itu, PAS juga bekerjasama dengan DAP. Selepas PIU 2008, kita membentuk Pakatan Rakyat pada ketika itu. Kalau saudara masih ingat, di negeri Perak, DAP bekerjasama dengan PAS. PAS menubuhkan kerajaan negeri Perak dan pemimpin PAS pada ketika itu menjadi menteri besar. Disokong oleh DAP. Malah, Tan Sri Muhyiddin, apabila dia dipecat daripada UMNO, antara parti yang paling awal dia cari ialah DAP. Saya tahu bab ini sebab saya adalah orang pertama daripada DAP yang berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin selepas beliau dipecat. Jadi setiap kali apabila ada perpecahan dalam parti UMNO, maka ada pihak, ada pemimpin daripada UMNO yang sanggup bekerjasama dengan DAP. Tun Mahathir juga sama, bekerjasama dengan DAP juga. Jadi saya melihat bahawa nak kata kita ini parti yang menjadi penghalang kepada keharmonian dalam politik negara kita ini, satu tomahan yang tidak adil kepada DAP. Kita bersedia, seperti cakap Datuk Seri Shafie, kita bersedia untuk bekerjasama dengan parti-parti yang mempunyai agenda yang sama. Agenda apa kita? Apakah agenda kita? Kita nak tubuhkan kerajaan, nak membawa negara kita ke arah yang lebih baik. Kita nak menyatu padukan rakyat kita. Tetapi asas dan asas perjuangan kita ialah berpandukan kepada multiculturalism, multiracial. Kita mesti menghormati bahawa negara ini negara majmuk yang mempunyai pelbagai kaum, yang mempunyai pelbagai agama. Setiap kaum dan agama ada hak dia dalam negara ini. Jadi, perjuangan itu mesti berlandaskan kepada keberbagaian. Itu asas paling utama kepada kita. Yang kedua ialah kita agenda nak menubuhkan kerajaan yang telus, kerajaan yang bersih, kerajaan yang baik. Good governance. Itu menjadi panduan kepada kita. Kita nak kerajaan yang mengamalkan good governance, yang mempunyai integriti, yang melaksanakan keadilan. Jadi itu adalah antara trust yang mesti kita perjuangkan. Kalau mana-mana pihak yang bersetuju dengan agenda ini, saya yakin tak ada masalah untuk kita bekerjasama. Kita boleh duduk bersama dengan Datuk Seri Shafie. Datuk Seri Shafie juga
mantan pemimpin UMNO, naib Presiden UMNO. Jadi tak ada masalah bagi saya. Dan DAP ni sering disalahfahamkan. Kononnya kita ni tak boleh duduk bersama dengan orang Melayu. Kononnya kita ni tak boleh duduk bersama dengan pemimpin Melayu. Tapi di parlimen kita sama-sama berduduk sebelahan. Datuk Seri Shafie boleh duduk sebaris dengan Lim Guan Eng. Ada masalah? Sebelah dengan Lim Kee Siang. Tak ada masalah. Dan pemimpin DAP ini sentiasa bekerjasama. Dan kita faham bahawa dalam konteks di Malaysia, yang pertamanya, kalau kita berhasrat untuk menubuhkan kerajaan, ia tak boleh satu parti. Satu parti tidak mustahil untuk menubuhkan kerajaan dengan kekuatannya sendiri. Dia mesti bekerjasama dengan satu gabungan besar. Dan kalau mana-mana parti, dia hanya mendapat sokongan daripada satu kaum saja, dia juga tidak akan ke depan. Ataupun tidak boleh mendapat sokongan kebanyakan rakyat Malaysia. Jadi kita amat faham dan bersetuju bahawa dalam kerangka politik di Malaysia ini mesti ada kerjasama antara kaum, antara agama, antara pelbagai parti. Tetapi asasnya mesti ada satu agenda yang mengikat kita, yang melihat kepada bagaimana kita nak membawa negara ini ke satu era yang lebih baik. Jadi bagi saya, soal kerjasama dengan parti lain, DAP terbukti kita terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana parti. Tetapi pokoknya dia mesti ada satu asas perjuangan yang jelas. Kita tak boleh kerjasama hanya untuk kuasa semata-mata. Itu sebabnya saya bersetuju dengan pandangan Datuk Seri Shafie tadi, bahawa Perikatan Nasional ini dia tak ada roh. Dia tidak ada roh perjuangan. Apabila mereka bekerjasama, dia semata-mata nak mengambil alih kuasa, nak merampas kuasa. Bayangkan bersatu parti sepihan daripada UMNO. Dalam pilihan raya, mereka bertanding antara satu sama lain, kebanyakannya. Tetapi mereka nak bersama seolah-olah untuk mengambil kuasa, merampas kuasa. Jadi, itu sebabnya Perikatan Nasional ini tidak kukuh. Mereka tidak stabil. Kerjasama mereka rapuh. Kerana mereka tidak ada satu asas perjuangan yang mengikat mereka. Asas mereka hanya untuk berkuasa. Dan kita lihat dalam masa setahun saja, pelbagai masalah timbul dalam kerajaan Perikatan Nasional ini. Perpecahan yang begitu jelas timbul hanya selepas tahun. Jadi itu merupakan satu pengajaran kepada kita, bahawa kalau kita nak membawa politik negara kita ke arah yang lebih stabil, yang lebih kukuh, kita mesti berunding, kita mesti berbincang dan sama-sama mempunyai satu pemahaman yang jelas apa yang kita nak tawarkan kepada rakyat. Apabila kita bekerjasama, apabila kita duduk dalam satu gabungan besar, apa hala tuju kita? Apa kehendak kita? Apa yang kita boleh tawarkan kepada rakyat? Supaya rakyat jelas bahawa gabungan ini ada satu, bukan saja manifesto, tetapi ada satu falsafah. Satu falsafah bagaimana untuk menguruskan negara ini. Jadi bagi saya, kalau nak tanya apakah DAP sanggup bekerjasama dengan parti-parti Melayu yang lain, jawapannya sudah tentunya jelas. Kita bukan saja mempunyai kesediaan, malah terbukti kita pernah bekerjasama dengan banyak pihak.